Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini. Hari ini kita telah sampai ke surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Ini surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal pada muka surat 91. Tertib surah ialah yang ke-8. Nama surah ialah Al-Anfal. Diambil daripada ayat pertamanya, yas'alunaka 'anil anfal. Bilangan ayatnya 75. Kemudian ia adalah surah Madaniyah. Tertib turunnya ke-88. Bilangan paragrafnya ada 8. Terlebih dahulu kita tengok mesej utama. Mesej utama surah ini. Cuba tengok di tengah tu ada beberapa mesejnya. Yang pertama, falsafah jihad. Falsafah jihad. Yang kedua, adab dan disiplin jihad. Yang ketiga, galakan berjihad. Yang keempat, hukum perang dan damai. Yang kelima, kelebihan-kelebihan jihad. Jadi boleh dikatakan secara keseluruhannya surah ini berkisar di sekitar jihad. Dalam segala sudutnya terdapat di dalam surah ini, termasuk surah selepas ini, iaitu surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah. Itu pun sambungan sebenarnya kepada surah ini. Jadi sebagaimana sebelum ini kita telah pelajari dua surah Makkiyah, selepas berturut-turut 4 surah Madaniyah, ada 2 surah Makkiyah, Al-An'am dan Al-A'raf. Lepas tu hari ini balik pula kepada surah Madaniyah. Surah Madaniyah. 2 surah ni Madaniyah pula. Dia begitulah selang-seli begitu. Itu berdasarkan tertib mushafi. Kalau tertib nuzul dia tentu sekali lah yang habis turun di Mekah barulah mula turun di Madinah tu. Yang ini mengikut kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terlebih dahulu kita tengok ada 8 paragraf bagi surah ini. Paragraf yang pertama daripada ayat 1 hingga 4. Itu merupakan pendahuluan dan menyatakan berita gembira akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Kita tengok di sini. Di surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maghfirah dan rizqun karim. Itu hasil daripada berjihad. Hasil daripada berjihad. Jadi yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka akan bertanya engkau tentang anfal. Katakanlah secara ringkas, anfal itu hak Allah dan Rasul. Tidak jawab. Jawapannya secara ringkas begitu. Jawapan yang detailnya mana jauh selepas ini. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini, ini baru ada jawapan dia. Cuba tengok. Yas'alunaka 'anil anfal, tu tanya kau tentang anfal. Anfal itu harta ghanimah lah. Harta ghanimah hasil dalam peperangan. Jadi apa anfal itu? Jawapan dianya duduk di sini, ayat 41.
Itulah Quran ini, bila kita baca kena tengok benda begitu. Di mana jawapan dia sebenarnya bagi yas'alunaka 'anil anfal. Ayat yang pertamanya itu, jadi kalau kita tengok di sini, Al-Anfal ayat yang pertama, jawapan dia duduk pada ayat 41. Ini yas'alunaka 'anil anfal. Di mana jawapannya? Jawapan yang detail. Siapa dapat? Itu caranya kita nak memahami Quran, kena tahu ni dia berkait dengan ayat mana. Ayat satu ni berkait dengan ayat mana, dan kenapa dia tidak sebut di sini tu. Kenapa dia tidak sebut di sini tu? Sebab dia nak cerita benda lain yang lebih penting lagi. Jadi sekadar ini saja tahu sudah memadai dah. Al-anfal lillahi war rasul. Cukup. Itu terserah kepada Allah dan Rasul. Sekadar itu. Yang lain-lain ini yang perlu tahu. Untuk apa kita berperang? Kenapa kita berperang? Kenapa kita berperang? Itu semua tu sifat-sifat orang mukmin. Semua tu disebutkan di sini. Baik. Jawapan yang detailnya duduk pada ayat 41. Ni kita tengok di sini tadi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. Ni yang detail. Tadi dia kata lillahi war rasul. Jadi lillahi war rasul tu semua sekali ke? Tidak. Fa inna lillahi khumsahu walir rasul. 1/5 daripada keseluruhan harta ghanimah itu hak Allah dan Rasul. Kalau kita tengok ayat pertama tadi macam semuanya. Dan selebihnya ada walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini termasuk lillah walir rasul. Di awal surah tadi, lillahi walir rasul tu untuk Allah nak bagi macam mana? Untuk Rasul sajalah. Tidak. Jadi 1/5 tu dibagi kepada ini yang disebut sini. Selain daripada itu, selebihnya diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Begitu. Dan hasilnya mendapat apa? Jihad itu maghfirah, keampunan. Dan rizqun karim. Rizqun karim, yakni rezeki yang mulia. Mulianya rezeki itu Nabi pun boleh guna. Sedangkan Nabi ni dan keluarga dia, anak cucu dia kata tak boleh. Kalau zakat, sedekah apa tak boleh. Tapi kalau hasil jihad, ghanimah ini suci, bersih kepada dia. Itulah rezeki yang paling mulia. Iaitu disebut di sini rizqul karim. Rezeki yang paling mulia. Dapat keampunan dan rezeki yang mulia. Baik, kita pergi lagi. Paragraf kedua ayat 5 hingga 14, pemandangan latar belakang perang Badar dan tujuan-tujuan perang. Ini cerita ni maknanya dia turun sekitar masa itulah tahun yang kedua. Tahun yang kedua Hijrah. Selepas peperangan Badar, kebanyakannya. Sebahagiannya sebelum, tapi masa dekat-dekat itulah. Paragraf 3 ayat 15 hingga 28, kewajiban berjihad dan arahan supaya taat dan patuh. Paragraf yang keempat ayat 29 hingga 40, kesalahan jenayah orang-orang Quraisy Mekah dan keharusan berjihad melawan mereka. Keharusan berjihad melawan mereka. Paragraf yang kelima ayat 41 hingga 47, harta rampasan perang dan hukum hakam perang. Paragraf yang keenam ayat 48 hingga 54, peranan iblis dalam peperangan Badar. Jadi banyak dicerita dalam surah Al-Anfal ini tentang peperangan Badar. Sebagai contohnya, sikap orang-orang munafik
dan Abu Jahal yang betul-betul mengikuti jejak langkah Fir'aun. Jejak langkah Fir'aun. Paragraf yang ketujuh, ayat 55 hingga 71, hukum hakam perang dan damai. Jadi hukum hakam perang dan damai itu ada di situ. Paragraf yang ke-8, ayat 72 hingga 75, ayat-ayat terakhir surah, dan berita gembira akan diberikan pengampunan dan rezeki yang mulia. Itu kata kunci itu, dua tu. Pengampunan, maghfirah, dan rezeki yang mulia. Mana dua kali disebut di dalam surah ini, di awal dan di akhir. Dan itu memberi makna penting. Penting. Besar maknanya. Itu antara perkara yang kita kena tengok juga bila kita nak faham mengikut manhaj inilah tafsir kita ni. Antaranya kena tengok perkataan itu ada sebut berapa kali. Ada sebut berapa kali. Kalau disebut di mana? Di awal, di akhir. Maknanya itu penting. Antara yang kena beri perhatian secara khusus kepadanya. Baiklah. Zaman diturunkan surah ini dan latar belakangnya. Ini siapa nak baca? Fathi. Baca. Fathi. Baca. Zaman diturunkan surah ini dan latar belakangnya. Perang Badar telah berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Surah Al-Anfal adalah satu surah Madaniyah yang diturunkan sekitar bulan Dzulqa'dah tahun kedua Hijrah. Selepas berlakunya peperangan Badar, sebelum perang Badar sudah turun surah At-Talaq dan surah Muhammad. Kesinambungan surah Al-Anfal dan surah sebelumnya dan selepasnya. Yang pertama, di dalam surah sebelum ini, iaitu surah Al-A'raf, dinyatakan sebagaimana bangsa-bangsa yang durjana telah dibinasakan secara langsung oleh Allah. Di dalam surah Al-Anfal ini pula mereka dibinasakan secara tidak langsung dengan berperang melawan orang-orang Islam. Akibatnya mereka menerima kekalahan dan sebahagian beras daripada mereka terbunuh. Kaum yang menderhakai Allah perlu dihapuskan supaya hilang kerosakan dan fitnah yang besar dari muka bumi dunia. Ayat 62, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Untuk menghukum kaum yang jahat, Allah telah mentakdirkan berlaku peperangan di antara orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Islam. Ia juga merupakan ujian kepada orang-orang Islam. Sekejap Fatih. Ini antara benda yang kita kena ingat. Dulu saya sudah sebut dah. Sekali lagi saya dah ingatkan. Iaitu cara Allah SWT nak membinasakan sesuatu kaum ataupun menukarkannya dengan kaum yang lain. Ada kalanya dengan dia turunkan azab. Itu sebut dah dalam surah sebelum ni. Dia turunkan azab. Jadi yang disebut di dalam surah Al-An'am secara umum. Di dalam surah Al-A'raf disebut satu-satu kaum. Bagaimana kaum Nuh, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Nabi Musa. Sebut satu-satu sebagai contohnya. Mereka itu boleh dikatakan semuanya telah dimusnahkan oleh Allah secara langsung. Melalui bencana yang berlaku dari bawah, dari atas, seperti yang disebutkan sebelum. Ini kita dah baca dah kemarin. Satu lagi cara, iaitu dengan dia lagakan. Dia timbulkan peperangan, wujudkan peperangan. Sehingga dengan peperangan itu hapus satu golongan dan golongan lain yang naik. Itu cara yang kedua. Kepada umat Nabi Muhammad SAW ni Allah SWT tak hapus sendiri. Tidak secara langsung, tapi melalui manusia juga. Jadi dia pertembungkan
Di situlah berlaku pertembungan, akhirnya musnah juga, hancur juga bangsa itu ataupun puak itu ditukarkan dengan puak lain, iaitu umat Islam. Adapun sebelum pada itu pemimpinnya ialah kafir Quraisy. Sebagaimana Bani Israel kepimpinannya hilang, hilang kelayakan, begitulah juga kaum Quraisy hilang kelayakannya menjadi pemimpin. Tempatnya diambil alih oleh orang lain. Tetapi cara dia hancur itu macam mana? Dia bukan dengan berlaku gempa bumi, berlaku hujan batu, hujan api dan sebagainya. Tak ada berlaku begitu. Tetapi dengan berlakunya peperangan, itu cara Allah SWT nak hapuskan sesuatu kaum, ada kalanya begitu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Tuhan yang menolong kau, membantu kau dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Di sebalik itu Allah juga tetapi menggunakan manusia itu. Adapun sebelum itu tidak. Dia guna manusia juga. Sama juga bila-bila masa pun dia ada hikmat dia. Kalau kita kata pukulan Allah secara langsung lebih berat sebenarnya. Lebih berat. Kalau pukulan sesama manusia dia tidak begitu berat. Walaupun musnah juga, lenyap juga, hilang juga daripada kepimpinannya, dia tidak jadi pemimpin lagi selepas itu. Tak wujud dah, tak ada dah kuasa dia tu. Tetapi tidak berat. Nak banding dengan kalau Allah sendiri yang pukul. Dia guna tangan manusia. Kalau kita, bukan tangan dia sendiri. Gitu. Seseolahnya. Jadi kalau kita kata banjir besar, seperti berlaku di zaman Nabi Nuh itu, tak ada siapa pun akan kata kerana orang ni buat, tak ada. Semua tahu itu. Orang kata bencana alam, orang sebut bencana alam. Bencana alam tu kira-kiranya daripada Allah lah. Secara langsung. Orang tak ada tuduh siapa-siapa buat tu. Begitu Allah SWT menghancurkan satu-satu kaum itu. Jadi yang tu lebih berat. Sama juga sekarang ni, ataupun pada masa Nabi tu, kalau Allah SWT nak hancurkan sendiri, boleh. Dia tetap maha kuasa, boleh. Sampai hari ni pun, bangsa-bangsa yang teruk-teruk tu, kalau dia nak hancurkan, boleh. Tak payah kita susah payah pun. Tak payah kita persiapkan senjata, lengkapkan diri dengan senjata, dengan kekuatan masing-masing negara Islam tu, tak payah. Allah SWT boleh hancurkan sendiri. Tetapi adalah hikmatnya di sebalik itu. Di sebalik dia tidak menghancurkan umat itu. Satunya, seperti yang kita sudah sebut dah, Nabi kita doa supaya tidak hancur semua umat dia ni, musnah semua. Tidak lenyap, pupus umat dia ni, oleh kerana umat Nabi kita ni seluruh dunia kan, semua bangsa, jadi ada di mana-mana. Jadi tidak lenyap. Itu satu doa Nabi. Nabi dah berdoa dah. Begitu. Dan Allah SWT terima. Yang kedua, memang dalam hikmat Allah. Ni kalau kita perhati betul, kita renung betul kan, nampaklah. Tapi kalau kita tak perhati, tak nampak. Misalnya kita kata Amerika bermarajalela lah. Di sana sini dia pergi kuasai, walaupun dia tidak jajah, dia permain-main jadi alat dia semua untuk jual senjata dia macam-macam. Kalau Allah SWT nak hancurkan dia, boleh. Seperti kaum-kaum dahulu. Tetapi kenapa di sebalik kekejaman nak banding dengan dulu, tak jauh lah. Jauh lah nak banding dengan dulu. Kalau kita kata dia nak hancurkan Afghanistan tu, ada apa sangat Afghanistan? Bukit batu saja. Dia bawa sekutu-sekutu dia tu berapa ramai, berapa negara.
Satu-satu negara tu tentera dia sekuat mana. Kita kata hancur lebur. Hancur. Kenapa Allah SWT tak balas dia? Sama juga dengan Rusia, kita kata kuasa besar. Kalau Allah SWT nak balas boleh. Tetapi sebagaimana dia tidak balas sendiri terhadap kaum Quraisy ini, begitu juga kena fikir. Ni mereka kau Rusia kau apa kau, yang memang telah berhadapan dengan orang-orang Islam, dan dia telah begitu memusnahkan, menghancurkan umat Islam itu teruk sekali. Tetapi Allah SWT tak balas. Kenapa? Sebagaimana kaum Quraisy ni Allah tak balas, tak bagi azab berupa kita kata orang sebut bencana alam tu, sebenarnya azab daripada Allah lah. Kenapa? Kalau kita tengok sekarang ni, di Amerika ke, di Eropah ke, di Rusia ke, sesuatu yang tak terfikir. Orang masuk Islam. Itu hikmah. Sama juga kalau Tuhan hancurkan puak kafir Quraisy ni, berapa ramai keturunan-keturunan dia, termasuklah Abu Sufyan, ketua dia tu. Rupanya ada hikmah lain. Allah SWT tidak hancurkan semua tu. Dia maha tahulah. Yang mana kemudiannya mereka inilah yang kuat memperjuangkan Islam. Anak cucu mereka inilah. Anak Abu Jahal itu sendiri yang masuk Islam, jadi kuat Islam. Berjuang sana sini, pergi berjihad. Kalau kita kata Abu Sufyan, anak dia tu memanglah masuk Islam sebelum dia lagi. Dia tu sendiri pun pergi berjuang Islam, sanggup mati kerana Islam. Abu Sufyan tu sendiri. Rupanya ada hikmat itu di sebaliknya. Sama juga kita kena faham. Ini sebab umat Nabi Muhammad, Tuhan tak mahu, Tuhan tidak nak hancurkan semua sekali. Jadi begitulah cara, dengan cara macam lain. Sebagaimana puak-puak Quraisy, orang Arab dahulu begitu kuat memusuhi Nabi, akhirnya bila mereka tidak dibinasakan, hanya segelintir sahaja yang binasa, yang ramai-ramai lagi itu masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka itulah yang berjuang Islamnya. Jadi kita nampak sekarang ni macam Amerika, Rusia, suatu yang kalau Rusia lah terutamanya, dulu tak terfikir tu. Nak kuat seperti sekarang ni Islam semakin ramai. Sebab nak baca Quran, nak simpan Quran pun tak boleh. Masjid tukar jadi macam-macam. Masjid tu tukar jadi stesen bas lah, jadi panggung sandiwara lah, macam-macam. Macam mana hari ni tu dia jadi berubah. Dan Islam dia katakan tak lama lagi agama yang paling ramai di Rusia. Rupanya itu hikmahnya. Barulah kita nampak. Cuba bandingkan kaum Quraisy ni Arab dengan mereka ni sekarang. Nampak. Itu hikmat Allah. Memanglah ketika kita tu diserang, umpamanya orang-orang yang duduk di Afghanistan, tak kira lah. Kira je kalau dia duduk biar Tuhan hancurkanlah. Tetapi kita manusia ni kata begitu, di sisi Tuhan dia macam lain. Dia tahu berapa ramai tu di sana tu yang kemudiannya akan Islam dan akan kuat Islamnya. Mereka lah yang akan kuat memperjuangkan Islam. Sesuatu yang kita tak boleh fikir tu. Orang-orang biasa, contohlah saya nak sebutlah contoh. Kalau dulu zaman-zaman saya budak-budak dulu, Muhammad Ali petinju tu, Ali tinju tu, yang kemudiannya juara dia tu kan, Mike Tyson, masuk Islam juga. Jadi ramai masuk Islam tu bukan orang-orang yang kita kata jauh, payahlah. Rupanya ada itu hikmat Allah SWT yang kita tidak nampak. Patutlah dia tidak hancur, dia kira macam kita lah kalau kita nak lawan dengan seseorang tu, bukan ayah yang nak, tak payah ayah lah, bagi anak-anak budak-budak gitu, padan budak-budak, seseorangnya begitu. Kalau pukulan ayah teruk, pukulan anak ni budak-budak, cukuplah sekadar tu. Seseorangnya begitu. Jadi Allah SWT tidak menghukum secara langsung sendiri sehingga orang tak boleh kata ni orang lain yang bunuh kita. Tidak, Allah sendiri. Ni pergi perang, bila perang nampak zahirnya orang lain yang bunuh, sebenarnya di sebalik itu semuanya Allah. Tetapi dia guna itu hikmat.
Itu satu perkara yang kita kena perhatilah, dan kita kena cuba bandingkan dengan zaman kita yang kita sedang hadapi sekarang ni. Kuasa besar dunia ni dua, iaitu Amerika dan Rusia. Jadi dua-dua tu semakin ramai orang Islam, semakin ramai, dan diberi kebebasan pula tu, suatu yang tidak terfikir tu dulu. Sekarang mana baca Fathi baca. Teruskan. Yang kedua, di dalam paragraf permulaan surah Al-Anfal dan paragraf terakhirnya disebutkan hasil baik daripada jihad, iaitu orang-orang Islam mendapat keampunan Allah dan mendapat rezeki yang mulia. Ia secara tidak langsung memberi mafhum bahawa bangsa yang tidak berjihad akan hidup dengan penuh kehinaan. Yang ketiga, di dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang falsafah jihad. Sementara di dalam surah At-Taubah selepasnya pula diarahkan supaya 3 golongan manusia diperangi. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Yang pertama, perkataan maghfiratun wa rizqun karim tersebut di dalam surah Al-Anfal sebanyak 2 kali. Satu dalam paragraf permulaan dan satu lagi dalam paragraf terakhirnya. Lihat ayat 4 dan ayat 74. Sebagaimana terdapat di dalam kebanyakan surah-surah Al-Quran, perkara yang dianggap penting disebutkan di permulaan dan di bahagian penutupnya. Dari itu dapat disimpulkan bahawa jihad mendapat membawa manusia kepada keampunan Allah di akhirat dan kehidupan mulia di dunia. Pejuang-pejuang yang mengorbankan nyawa mereka dalam jihad dikatakan sebagai orang-orang mukmin sebenar. Humul mu'minuna haqqan. Ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Sekejap. Jadi ini kata kunci yang penting kena perhati. Dia ada dua tu, maghfiratun wa rizqun karim. Ini di hujung. Ini di awal, maghfiratun wa rizqun karim. Itu faedahnya kita dapat di akhirat, maghfirah. Nyatalah hasil dia. Rizqun karim, mana? Rezeki yang mulia. Dapat rezeki yang mulia. Ini adalah hasil jihad. Sebagaimana kalau kita tengok kan, ini contoh, saya nak bagi contoh terlebih dahulu, dan kita akan bertemu banyak kali kita akan bertemu benda ni. Cuba kita tengok, ni surah Al-Anfal. Kita tengok surah Ar-Rahman contohnya. Cuba tengok surah. Sekarang ni nampak tidak sebenarnya? Dua belah. Surah Ar-Rahman. Jadi kata kuncinya duduk di mana? Kata kuncinya duduk di mana? Cuba kita perhatikan di sini. Ni. Di awal ni tidak semesti ayat pertama, tapi di bahagian awal. Kalau kita bahagi dua, di bahagian awal. Di sini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Sifat Allah ini ditunjukkan. Ini kata kunci penting. Dan kita tengok di hujung dia. Ada juga. Dia 2 kali yang sebut. Dia tidak banyak. Tapi situ satu, 2 kali. Ini bagi orang yang perhatilah. Ini hasil pemerhatian, penelitian. Ulama-ulama tafsir kita tengok, ni ada benda ni. Ada benda. Cuba kita tengok. Ni hujung dia. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu maksud kata kunci. Ada pula di sana. Jadi maknanya apa yang terkandung di dalam surah ni semua sekali ini berkisar di sekitar 2 sifat Allah. Dzil jalal dan dzil ikram. Itu. Hasil daripada dzil jalal apa jadinya? Hasil daripada dzil ikram apa jadinya? Sama juga dengan yang kita baca sekarang ni, Al-Anfal ini. Di permulaan ada lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada. Di hujung dia pun ada juga. Jadi
di awal atau di hujung tu tidak semestinya ayat pertama dan di hujung tu mesti ayat paling akhir, tapi begitulah seperti yang kita tengok tadi. Itu penting diberikan perhatian. Teruskan baca. Yang kedua, surah Al-Anfal menyebutkan perang Badar sebagai perang di antara kebenaran dan kebatilan. Orang-orang Islam pada mulanya hanya mahu menghadapi rombongan dagang kaum Quraisy sahaja, sedangkan Allah mahukan pertempuran ketenteraan antara orang-orang Islam dan orang kafir. Orang-orang kafir berlaku supaya kebenaran agama Islam menjadi kenyataan. Ayat 7. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah Subhanahu wa taala mahu menegakkan agama yang benar dan menghapuskan agama yang salah, walaupun ia tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy dan orang-orang yang jahat. Ayat 8. Yuhiqqul haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy juga mahu kebenaran menjadi kenyataan. Kerana itu mereka berdoa. Ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Yang ketiga, jadi ini kita tengoklah makna dia tu kan. Kalau ada bersama terjemahan tu boleh tengok. Jadi sini sebab kita nak ringkas ni. Apa mereka kata? Allahumma ya Allah, kalaulah benar ini daripada sisimu, mana ajaran Islam ini, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Hujanilah kami dengan batu daripada langit. Itu dia kata. Jadi dia bukan mencabar Nabi SAW dengan para sahabatnya, cabar Allah, cabar Tuhan. Jadi sampailah masanya untuk dibuktikan. Mereka ini perlu diajar. Itu maksudnya. Teruskan. Yang ketiga, pada beberapa tempat di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan tentera Islam supaya tetap dan teguh pendiriannya. Allah juga telah menyebutkan keteguhan dan ketetapan pendirian dalam peperangan itu merupakan salah satu kurniaannya. Betul-betul sebelum peperangan berlaku, Allah telah membuatkan pasukan tentera Islam mengantuk dan tertidur sementara waktu. Setelah sedar dari tidur, mereka berasa cukup bertenaga dan segar. Ayat 11. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Kemudian Allah telah menurunkan hujan. Dengannya kekotoran syaitan dihilangkan dan hati orang-orang Islam menjadi teguh. Dengan hujan yang diturunkan itu, kedudukan pasukan tentera Islam menjadi medan yang cukup sesuai. Ayat 11. Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah memerintahkan kepada para malaikat supaya memberi semangat dan keteguhan jiwa kepada orang-orang Islam di medan perang. Ayat 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Islam supaya teguh pendirian dalam menghadapi musuh, dan pada ketika itu juga mereka dikehendaki mengingati Allah dengan banyak supaya mereka mendapat kejayaan. Ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang keempat, di dalam surah Al-Anfal 2 kali digunakan perkataan faslun yang memberi erti kelemahan. Lihat ayat Fashal. 2 kali digunakan perkataan fashala. Mana pecah hadiah, tak apa. Yang memberi erti kelemahan. Lihat ayat 43 dan 46. Allah Subhanahu wa taala mahu orang-orang Islam bebas daripada segala kelemahan ketika menghadapi musuh di medan perang. Allah mahu mereka teguh dan tetap pendirian dalam menghadapi pihak musuh. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan pihak musuh yang terdiri daripada musyrikin Mekah di dalam mimpi Rasulullah berjumlah sedikit. Kalau tidak, orang-orang Islam berasa lemah semangat dan akan bertelagah.
Ayat 43, إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. B. Orang-orang Islam diperintah supaya Jadi tak fashal tadi tu masdar. Ni fashiltum. Fashila yafshalu fashalan. Jadi fashiltum. Makna dua kali juga disebut. Seperti maghfirah wa rizqun karim, itu dua kali. Makna ini kata kunci lah. Satu perkara yang perlu diberi perhatian. Maknanya fashal ni dalam perjuangan itu satu perkara yang tidak baik. Fashal. Fashila yafshalu makna gagal, lemah. Dan yang memberi kesan buruk kepada pasukan kerana ada sifat ini. Tidak ada sifat semangat, kuat, berasa tak takut. Sebaliknya, rasa takut, rasa lemah semangat. Ini. Teruskan. B. Orang-orang Islam diperintah supaya taat kepada Allah dan Rasul. Mereka diperintah supaya patuh dan taat, jangan bertelagah. Kalau tidak, mereka akan lemah. Mereka juga diminta supaya berpendirian teguh. Kepada pejuang-pejuang yang berpendirian teguh, diberikan berita gembira bahawa Allah akan menolong mereka. Ayat 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Yang kelima, Jadi di sini fatafshalu. Itu daripada fashal jugalah. Fatafshalu ni cuma ini fi'il mudhari' gitu. Teruskan. yang kelima, di dalam surah Al-Anfal beberapa kali Allah memerintahkan supaya orang-orang Islam taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya dengan itu mereka terus mendapat kejayaan di masa akan datang. Dikatakan kepada Allah, kepada orang-orang Islam bahawa tuntutan iman yang besar, yang benar dan suci menghendaki Allah dan Rasulnya ditaati. Mereka diperintah supaya bertakwa dan mengadakan hubungan yang mesra sesama Islam serapat mungkin. Ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi maksud ayat ni kita dah ambil dah lah ni. Ni kan lepas tu gini, ini kesimpulan bagi makna ayat ni. Begitu. Kalau nak tengok terjemahan yang tepatnya, tengok terjemahan lah. Itu kesimpulan. Teruskan. B. Hati dan fikiran umat Islam diperteguh. Allah menghendaki mereka menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Dengan begitu kehidupan mereka akan abadi. Ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Setelah mendengar perintah Allah dan Rasul, orang-orang Islam hendaklah mematuhinya tanpa tolak tarik. Mereka juga diajar supaya berdisiplin. Ayat 20, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Orang-orang Islam dilarang daripada bersikap seperti orang-orang Yahudi yang mendengar perintah tetapi tidak mahu menurutnya. Ayat 21, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Orang-orang yang mendengar seruan agama tetapi buat-buat tak dengar diumpamakan dengan makhluk yang paling jelek, iaitu makhluk yang tidak berakal, tuli dan bisu. Ayat 22, Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Umat Islam hanya akan digeruni dan ditakuti pihak musuh dan akan mendapat pertolongan Allah jika mereka taat dan patuh, bersabar dan beristiqamah selain berdisiplin. Ayat 46, Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang keenam, di dalam ayat ke-25 surah Al-Anfal terdapat keterangan tentang falsafah kemasyarakatan Islam. Jihad adalah suatu keperluan untuk menghapuskan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Sesetengah fitnah begitu umum sehingga akibatnya tidak sengaja diterima oleh orang-orang yang zalim, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak menentang kezaliman. Akibat jenayah yang dilakukan oleh pemimpin yang zalim juga diterima oleh rakyat biasa. Allah berfirman, ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang ketujuh, orang-orang Islam diperintah supaya mengelak diri daripada sifat khianat. Mereka bahkan diperintah supaya tidak berkhianat walaupun terhadap musuh.
Orang-orang Islam dilarang daripada mengkhianati Allah dan Rasulnya, juga mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada mereka. Ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Berhubung dengan polisi luar negara Islam, diperjelaskan bahawa negara Islam akan bertindak selayaknya terhadap kaum yang berkhianat dan tidak jujur. Dalam keadaan mereka membatalkan janji atau memungkiri janji, perjanjian boleh dibatalkan. Ayat 58, Fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Jadi ini kan dilakukan semua ni oleh Nabi SAW. Semua yang tersebut dalam ayat ni Nabi telah praktik semua. Bila orang kafir yang buat perjanjian di Hudaibiyah, perjanjian damai itu, selepas tahun mereka telah melanggar perjanjian itu, jadi Nabi SAW pun tak ada bertanggungjawab, tak ada terikat lah. Kalau dia tidak langgar, kita tak boleh langgar. Itu caranya. Perjanjian damai itu, kita tak boleh ceroboh. Itu cara orang Islam, amanah. Tapi oleh kerana mereka yang menceroboh dahulu, mereka yang membatalkan perjanjian itu, padahal perjanjian itu dalam masa 10 tahun. Dalam masa 10 tahun, pihak ni tak akan mengganggu pihak ni. Masing-masing itu tak akan mengganggu, kira-kira. Tapi dalam masa 2 tahun, tak sampai 2 tahun, dia telah batalkan janji itu. Dengan sebab itu, Nabi SAW pergi serang Mekah tu kan. Jadi tak ada alasan mereka nak kata, kenapa serang? Sebab mereka tu sendiri dah membatalkan perjanjian. Itu. Fambid ilaihim ala sawa. Fambid, nabadha yang itu, mana lempar balik. Kalau dia lempar, dia tidak menghormati perjanjian dengan kita, kita pun boleh lempar balik. Itu maksudnya. Dan ini semua dibuat oleh Nabi SAW sendiri. Contohnya ada tu. Di zaman Nabi SAW. Begitulah kita dengan orang-orang kafir. Kalau dia berdamai dengan kita, dia tak mahu perang dengan kita, kita pun begitu. Bukan kita nak perang sangat. Jadi orang Islam ni di peringkat awal dahulu sebenarnya terpaksa berperang. Seseolahnya diheret untuk berperang. Mereka bukan nak perang. Lari dah tu. Kira-kiranya lari daripada negeri sendiri lari. Tiba-tiba pergi kejar pula. Pergi kejar tu nak menghancurkan negeri orang. Ini dah lebih. Dah melampau lah kira-kiranya. Sebab itulah bertindak. Jadi bertindak tu atas dasar dizalimi. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Di dalam ayat yang lain disebut. Diizinkan kepada orang yang beriman itu berperang kerana mereka dizalimi. Dizalimi itu macam tu, diceroboh lah. Bila diceroboh, kita kena lawan. Jangan putih mata, orang kata. Begitu. Walaupun kita ni tak ada apa pun. Kita nak serang dahulu tak boleh. Macam sekarang, di dunia sekarang ni. Walaupun kita ramai, ada 57 lebih kurang tu, negara Islam. Setengah-setengah tu memang maju, memang kaya lah. Kaya. Bahkan terbilang nombor 1 dalam dunia sekarang ni, Qatar tu. Kayanya. Tetapi, dari segi persenjataan bergantung dengan orang kafir. Kita nak buat senjata lebih-lebih tak boleh. Dia sekat terus, ganggu terus. Hanya ada satu negara Islam yang boleh dan orang kata dan buat senjata nuklear. Sebab itu dia takut Pakistan. Tapi akibat dia buat tu kan, meranalah rakyat dia, susahlah negara dia, miskin. Sehingga terpaksa orang dia kan, cuba tengok, kata negara pergi nak cari rezeki, tempat dia sendiri tak ada. Berapa banyak belanja dia nak buat tu. Kalau dia tidak buat itu, kalau dia tidak buat senjata nuklear tu, tidak majukan itu, India ada senjata nuklear. India pun terlepas juga sebelum ada undang-undang lah, peraturan yang dibuat oleh dunia ni tak boleh. Sewena-wena nak bangunkan senjata nuklear ni. Jadi India sempat buat. Sebagaimana Pakistan pun sempat sebelum dibuat peraturan itu. Kira-kiranya yang saya faham gitulah. Kalau Pakistan tu tidak buat, India ada, dia akan ceroboh. Mudah saja dia hancur. Dia akan kuasai Pakistan. Sedangkan Pakistan susah-susah payah nak memisahkan orang Islam biar ada satu negara yang berasingan.
Yang nak pergi ke sana boleh, yang tak nak pun boleh duduk juga dalam India tu. Kalau Pakistan tak ada kuasa tu, mesti dengan mudah saja diceroboh. Tapi kita ada satu saja. Itu pun bila ada tu bukan main, susah rakyatnya jadi. Orang ramai tak tahu, masyarakat dia tak tahu kenapa dia susah. Situlah dia susah. Sebab dia duk majukan, bangunkan ketenteraan dia. Itu sebab dia susah. Selain daripada sebab-sebab lain pun ada juga kelemahan manusia, kekurangan dia tu. Tetapi kalau kita tengok negara-negara kafir, ada berapa negara nuklear? Tak padan nak lawan. Kalau kita nak lawan senjata, tak padan, tak boleh. Walaupun kuat, setengah-setengah negara tu memang kuat lah. Turki ke apa ke, kuat lah ketenteraan. Tapi kalau nak lawan dengan negara kafir, tak boleh. Cuba tengok Rusia tu. Berapa banyak negara lawan dia, tak habis lagi dia. Kira setahun ke lebih dah. Duduk perang dengan Ukraine. Hakikatnya perang dengan NATO. Tak habis lagi senjata dia. Dia boleh buat lagi sebab dia ada teknologi tu. Kita ni tak ada, bergantung dengan dia. Kalau ada minyak pun, nak tapis minyak pun bergantung dengan dia. Segala-galanya bergantung dengan dia. Tetapi kalau orang menceroboh kita kena lawan. Kita nak ceroboh tak boleh lah sebab kita lemah. Jangan ceroboh, tak tu pasal. Jangan start, jangan buat. Sebab tu negara Islam mana-mana pun senyap. Itulah, kita ni jadi macam ayam dalam sangkar tu. Ayam dalam sangkar. Dia ambil seekor-seekor. Ni pegang tekuk ayam ni, sembelih. Apa yang dilakukan di Iraq. Lepas tu dia hancurkan Libya misalnya, sembelih. Macam ayam seekor-seekor. Sebab kita tidak perang bersama. Kalau kata perang bersama pun, negara Islam ni tak yakin nak boleh lawan. Macam tu. Tetapi agaknya kalau tempat-tempat lain hancur gitulah. Di Afghanistan dia tak boleh buat begitu. Setelah begitu banyak akan hancur, akhir sekali sekarang ni boleh kepada Taliban juga. Sebab apa? Orang-orang di sana tu memang kuat. Memang semangat dia luar biasa. Luar biasa. Sebab itulah kenapa dia hancurkan itu. Sebab dia tahu kalau semangat ni, jihad ni naik, jadi Allah SWT nak bagi ada umat Islam ni dalam jihad. Dakwah tu ada sentiasa, jihad mana ada. Jadi dia buat cerita lah. Buat cerita orang mari serang. Bila mari serang, dia terpaksa kena lawan. Mempertahankan diri. Di situ baru orang kafir ni tengok bagaimana orang Islam. Akhir sekali mereka tu lawan dengan mereka, bukan mereka saja. Kalau balik dengan keadaan cukup memalukan. Kalau tengok dalam video tu saya tengok, dahsyat. Tak boleh lawan dengan orang Islam. Tapi kalau diceroboh, kalau dia tidak ceroboh, kita nak pergi serang dia, kita setakat mana? Bila ceroboh, kena lawan. Jadi Allah SWT bagi lawan tu dengan orang Afghanistan, bukan lawan dengan orang Malaysia. Kalau lawan dengan orang Malaysia, tahulah. Orang yang lahir di kawasan batu saja. Memang keras seperti batu lah. Akhir sekali lagi macam seperti mana di Vietnam juga. Nak ceritanya orang Islam tak boleh. Dan tak boleh kata apa dah. Kalau dia lawan pun orang tak kata zalim, sebab semua orang tahu orang serang dia. Kalau dia peringkat awal dulu Rusia, orang-orang lain ni saya sendiri pun berjumpa. Cuma saya tak pergi. Kalau saya pergi, saya pun kena ISA dah itu. Nak cerita ni, saya pun fikir Allah, umat Islam, negara-negara Islam ni begitu lemah. Negara Islam takut kepada orang, takut kepada orang lain. Macam-macam cerita lah, panjang cerita lah kalau nak. Itu tak habis dah tafsir kita ni. Jadi Allah SWT bertemu begitu. Jadi orang tak boleh kata, oh dia menceroboh. Orang ceroboh dia. Jadi dia mempertahankan diri. Hasilnya macam mana? Maknanya umat Islam ni sentiasa ada. Di zaman kita ni pun ada yang berjihad. Dan kita kalau nak tahu sejarah macam mana tu jadi adanya negara Uzbekistan, negara Turkmenistan, dan ini sudah merdeka, itu hasil perjuangan jihad. Orang Afghanistan. Jadi berpecah, hancur Rusia tu. Kuasa besar tu boleh hancur.
walaupun dia tak ada senjata apa, dia ambil senjata yang apa ni lebih orang, dia ambil orang gitu ya. Tapi Allah SWT nak tunjuk pecahnya Rusia kerana berperang dengan orang Afghanistan. Sebab tu lepas tu ada negara Chechnya lah, macam-macam ada. Asalnya duduk dalam Rusia semua. Itu satu perkara yang kita tak boleh faham. Tak boleh faham. Jadi kita kata pada masa tu saya duduk sana. Saya duduk di Pakistan. Jadi orang-orang ni saya bertemu macam-macam bangsa mari nak tolong pergi di Afghanistan, nak pergi perang. Itulah yang orang kafir takut sebenarnya, hidup jihad ni. Dan Nabi SAW kata walakin jihadun wa niyyatun, la hijrata ba'da al-fathi, tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, walakin jihadun wa niyyatun. Mana bukti dia? Bukti dia sampai sekarang ni ada. Sebab itu umat Islam masih hidup. Kalau tak ada lah yang mewakili kita tu teruk kita. Sekurang-kurangnya orang tahu begini orang Islam. Sekurang-kurangnya orang tahu. Jadi dia takut terhabis sampai kepada orang Islam, negara Islam pun takut. Kalau kamu tidak tangkap ni macam Maulana Syari kita tu, kena tangkap. Sebab dia pergi ya, bukannya apa, pergi nak tengok pergi. Dia bukannya terlibat sungguh pun. Tengok kena tangkap. Sebab apa? Takut sebenarnya, takut. Kalau umat Islam dia ada semangat jihad. Sebab apa? Dia tak kira negeri. Dia tidak kira bangsa. Cuba tengok, saya sendiri tengok pergi. Berjuang. Bersalah dengan kita, berdekat dengan kita. Lepas ni kita berjumpa lagi ke tidak, tak tahu. Comel-comel orangnya. Mari daripada kata dunia, nak tolong Islam. Itu yang dia takut. Sebab itu dia telah buat negara bangsa. Dia jadi bangsa ni, dan jadi pecah kita Islam supaya tidak bersatu. Kalau ada semangat jihad, dia tak kira negeri, tak kira bangsa, itu dia takut. Sebab itu dia, walaupun Afghanistan tak ada apa, dia hancurkan. Memang ada sebenarnya banyak kelebihan juga Afghanistan ni. Kaya tu sebenarnya, sebab tu dia buat kafir ni, dia tahu dah orang Islam tak tahu apa negeri dia, ada apa orang tanah dia tak tahu. Orang kafir tu selain daripada dia musuh dengan Islam tu, dia ada benda dia naknya. Tapi tak apalah, itu panjang cerita. Jadi nak ceritanya jihad ini penting. Jadi jihad ini hidup kalau tidak zaman kita hidup. Bukan kita yang cetus. Orang kafir mari serang kita, jadi terpaksa. Tapi hasilnya seperti yang kita tengok. Berapa tahun dah? Boleh kepada Taliban. Walaupun macam-macam lah dia buat fitnah, dia buat begitu gini. Jadi sehingga orang kita sendiri pun takut. Jahat dia kata pengganas Taliban. Padahal sebenarnya yang kita tahu tidak begitu. Dia buat atas nama macam ISIS dia buat nak suruh orang nampak Islam diganas. Kadang-kadang dia sendiri yang menyamar, dia buat benda-benda macam tu. Lepas tu dia letak atas Taliban. Taliban tak boleh nak cakap apa. Tak ada media, tak ada apa. Sedaplah dia. Fitnah. Begitu cerita. Jadi kita orang Islam ni jangan terlalu ikut rentak orang kafir sangat. Kadang-kadang takut tu orang kafir suruh tangkap. Tapi kita tengok dah orang ni macam mana. Begitu caranya. Sebenarnya tak mau semangat jihad itu, semangat Islam itu, tak kira bangsa, tak kira negara, semua saudara kita, semua bumi Allah. Itu yang dia takut sebenarnya. Sebab apa dia tengok ada Rusia tu hancur, pecah, kerana tu lah. Padahal bukan orang Afghanistan pergi serang pun Rusia, dia yang serang dulu. Tapi akhirnya dia pecah. Sama juga dengan Amerika, dia pergi serang dulu, bawa kawan-kawan dia, sekutu-sekutu dia, tapi akhirnya dia kalah. Nak kata macam mana? Sebab itulah kelebihan jihad ni besar maknanya. Besar maknanya. Dan orang yang tamak seperti Amerika dulu, dia nak harta lah. Dia nak harta, katanya dalam tanah Afghanistan itu sebanyak mana? Sebanyak minyak yang ada di negara Arab tu, ada lithium di bawah tanah dia, di bawah bumi dia tu. Sebanyak itulah. Dan itu punca kekayaan yang besar. Akibat Amerika tu berkelahi, bermusuh, akhirnya Amerika tak dapat. Yang dapatnya China.
Sebab nak buat keluar benda tu, orang Islam tak pandai. Orang Afghanistan hidup dalam perang selama mana dia tak ada sekolah, tak belajar. Tapi kerana musuh dengan dia, akhirnya bila dia merintah, tak boleh kepada mereka. Tangan kosong balik. Yang bolehnya Cina. Dia marah ke Cina pula. Dia marah. Sebab Cina naik terus. Cina tak saya bagi naik macam mana. Cina tu tidak ganggu orang. Siapa nak suka dengan dia? Dah musuh. Itu tengok kerugian dia. Dia telah habis banyak mana lah bawa senjata dia. Betul lah orang beli senjata dia. Tapi Afghanistan mana nak beli senjata dia? Sesak, miskin. Dia sajalah guna mungkin bom hancurkan negeri orang. Dahsyat hidup ni. Tapi itulah di sebalik kita baca ni surah Al-Anfal, surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah, dia ceritanya lebih kurang sama. Sehingga inilah satu-satunya dua surah yang tidak dipisahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim menyatakan rahmat Allah. Perang ni bukan tak nampak rahmat. Sembelih orang, hancur orang, bom orang, tak nampak. Sebab itu tak ada. Antara hikmat kenapa tidak letak antara surah Al-Anfal ni dengan Taubah Bismillah, itu antara hikmat. Dan oleh kerana cerita dia pun lebih kurang sama. Lebih kurang sama berkenaan dengan perang dan jihad. Seperti mana kita kalau nak sembelih binatang kan, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu sunnahnya. Sebab apa? Tidak nampak rahmat tu di situ sembelih. Sakit. Sebab itu Bismillah wallahu akbar. Itu kita macam gitu. Baik, tak apalah. Panjang tu. Saya sebenarnya musing takut tak sempat. Tak sempat habis. Baca lagi. Sini, yang ke-8. Yang ke-8, perkataan fitnah yang digunakan di dalam surah Al-Anfal sangat besar artinya. 3 ayat perlu direnung untuk menghayati artinya. A. Jihad ibarat pembenahan yang mesti dilakukan terhadap anggota badan manusia. Jihad merupakan rahmat kepada kemanusiaan sebagaimana dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pembedahan tidak dapat tidak mesti dilakukan. Begitu juga kehidupan bangsa dan dunia. Kehidupan bangsa dan umat. Kadang-kadang kehidupan mereka perlukan jihad. Jika tidak, bumi ini akan dipenuhi fitnah dan kerosakan yang besar. Dengan berjihad, kanser berupa fitnah dan kerosakan yang boleh membahayakan tubuh bangsa dapat dihilangkan. Ayat 73, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. B. Jihad perlu diteruskan sehingga fitnah betul-betul tercabut sampai ke akar umbinya, dan yang berdaulat di dunia ini hanyalah agama Allah. Ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. C. Di medan perang yang paling perlu diutamakan ialah tujuan jihad. Jika kasih sayang kepada harta dan anak pinak melebihi kasih sayang kepada agama Allah dan matlamat sebenar jihad, maka seseorang itu masih boleh terperangkap dalam fitnah. Ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Jadi itulah secara ringkas dikemukakan tentang kesimpulan ringkas apa yang tersebut di dalam carta tu. Baik, kita sebab nak jaga masa ya. Teruskan lagi, kita tengok sini surah ke-9. Namanya surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Bilangan ayatnya 129. Ini termasuk dalam surah Madaniyah juga. Bilangan paragrafnya ada 5. Mesej utamanya ialah satu, jihad adalah suatu keperluan dalam menentang musyrikin Mekah dari kalangan Bani Ismail. 2, keperluan jihad menentang ahli kitab iaitu golongan Yahudi dan Nasara. 3, keperluan jihad menentang orang-orang munafikin. Yang keempat, keperluan mendidik orang-orang Islam yang masih mentah. Ini kesimpulan mesej utama yang terdapat di dalam surah At-Taubah. Jadi banyak benarlah kita kata yang kena Nabi SAW hadapi ya.
Satu, nak berjihad melawan musyrikin Mekah tu. Yang keduanya, berjihad melawan ahli kitab. Ahli kitab pada masa itunya yang berkuasanya, Empire Rom tu, orang-orang Kristian. Dan pada tahun ke-9, Nabi SAW kerah 30,000 sahabat dia untuk nak pergi perang dengan kuasa besar pada masa itu, iaitu Empire Rom. Pergi ke Tabuk, tunggu di sana lama 2 bulan. Nabi tu, mereka tu tak berani, padahal mereka telah menyiapkan tentera. Kalau orang Islam 30,000, 300,000, dia 800. Tapi tak berani. Mana peperangan itu nama saja ada peperangan Tabuk, sebenarnya tak berlaku peperangan itu. Maknanya itu Nabi SAW pergi nak perang dengan ahli kitab. Nak perang dengan ahli kitab. Dengan musyrikin Mekah tu mudah saja. Mekah tu jatuh. Tahun ke-8 tu tak ada berlaku. Itu pun namanya Ghazwah juga. Tapi dari segi pertumpahan darah sebagai suatu peperangan tak ada berlaku juga. Adalah 2-3 orang mati begitu ya. Lepas tu jatuhlah Mekah. Yang mana jahat-jahat dulu tu lari. Lari. Kata pergi. Lari. Lepas tu jihad menentang orang-orang munafikin. Ini pun satu hal juga. Tetapi jihad dengan orang-orang munafikin ini tak adalah kata berlaku perang itu. Cuma dalam bentuk itulah perang saraf. Perang saraf atau perang sejuk. Bukan perang panas, tidak. Perang sejuk. Akhir sekali puak-puak munafik pun itu pun lenyap. Itu menunjukkan kejayaan Rasulullah SAW dalam menghadapi semua macam musuh ni. Akhirnya senyap. Yang berjayanya Islam. Lepas tu keperluan mendidik orang-orang Islam yang masih mentah pada ketika itu, memang orang Islam terdidik. Sebaik sahaja Rasulullah SAW meninggal dunia tu, ramai sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Baik. Paragraf 1 ayat 1 hingga 28. Perintah berjihad menentang musyrikin Arab dari kalangan Bani Ismail. Yang kedua, paragraf 2 ayat 29 hingga 35, perintah berjihad menentang Bani Israel yang terdiri dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Jadi Yahudi itu yang berperangnya ialah kelompok-kelompok dia saja. Dia bukan ada satu negara besar pun. Pada masa itu orang-orang Kristian pandang lekeh, remeh di Yahudi ni. Buat Yahudi dipandang remeh. Mereka bukan ada negara besar yang kuat. Yang ada negara besar pada ketika itu orang-orang Kristian. Mereka ada empire. Adapun Yahudi yang ada di sekitar Madinah, yang duduk di Madinah, Nabi berperang dengan mereka itulah berlaku Ghazwah Bani Nadir, Ghazwah Bani Quraizah, apa semua tu berlaku di sekitar Madinah tu ya. Bukan mana ada Israel, Israel tak ada lagi pada masa itu. Paragraf 3 ayat 36 hingga 41, galakkan berjihad, seruan berjihad menentang Maharaja Rom dan pengikut-pengikut setianya. Jadi orang-orang Arab yang duduk di sekitar tu, Turki tu dia jadi pusat. Kedua, macam pusat negara Kristian yang kedua besar selepas di Rom. Yang kedua ialah di Turki. Turki di bawah dia pada ketika itu. Lepas tu negara-negara Arab macam Jordan, macam Syria apa semua ni di bawah pengaruh mereka. Raja-raja ataupun pembesar-pembesar dia tu dia bayar upeti, dia pakai upeti kepada Maharaja Rom. Bayar macam kalau Islam ni dia panggil jizyah. Mereka tu dia bagi upeti. Dan kira-kiranya di bawah jagaan kawalan tentera Rom lah kira-kiranya. Jadi bila umat Islam dia pergi, walaupun tidak berlaku peperangan di Tabuk tu, tetapi Rasulullah SAW dengan sahabatnya berjaya apa? Berjaya memujuk orang-orang Arab di sekeliling tu
Yang mana sebahagian besarnya Kristian, jangan duduk sebelah sana, tapi duduk bersama kita. Dan duduk bersama kita, kamu bayar kepada kami. Kamu bayar kepada kami. Macam cukai lah kita kata. Bukan bayar kepada kerajaan Rom. Jadi di situ mula kerajaan Rom tu runtuh kuasa dia sikit-sikit. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paragraf 4 ayat 42 hingga 127 perintah berjihad menentang orang-orang munafikin. Dan paragraf yang kelima ayat 128 hingga 129 perintah menghargai perjuangan Muhammad. Yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebaikan. Jadi betapa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nak mengubah semua keadaan tadi, nak menghapuskan puncak-puncak kejahatan di atas muka bumi ini dalam berbagai bentuknya. Kita kena hargai dia. Kita kena hargai. Kita kena belajar, kena ikut contoh ini. Jangan tengok saja. Itu maksudnya begitu. Baik, zaman turun surah At-Taubah dan latar belakangnya apa aja? 30,000 30,000. Tadi 300,000 saya sebut. 30,000. Itu yang betul. Mereka 80,000 gitu. Teruskan. Zaman turun surah At-Taubah dan latar belakangnya. Pada bulan Rajab 9 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar membawa satu pasukan tentera berjumlah 30,000 orang untuk berperang dengan Kaisar Rom di sebelah utara. Baginda berangkat bersama pasukan itu ke Tabuk, tetapi Kaisar dan bala tenteranya tidak datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di sana selama 20 hari. Negeri-negeri Kristian yang kecil-kecil di bawah jajahan Kaisar telah bersedia memberi jizyah sebagai tanda ketaatan mereka kepada pemerintah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pulang pada bulan Sya'ban 9 Hijrah. Bahagian kedua surah At-Taubah diturunkan pada bulan Rajab 9 Hijrah sehubungan persiapan dan persediaan untuk berangkat ke Tabuk. Bahagian ketiga surah At-Taubah diturunkan pada beberapa waktu yang berlainan ketika pulang daripada perang Tabuk, dan bahagian pertama surah At-Taubah merupakan yang paling akhir diturunkan. Ia diturunkan pada bulan Zulkaadah 9 Hijrah sebelum umat Islam mengerjakan haji. Perintah mengerjakan haji dan hukum hakam mula-mula sekali disampaikan oleh Abu Bakar sebagai amir haji. Setelah itu beberapa hukum tambahan disampaikan pula oleh Sayyidina Ali. Ia disebarkan sebagai perisytiharan umum dalam perhimpunan besar orang-orang musyrikin Mekah, musyrikin Arab. Surah At-Taubah turun pada 9 Hijrah. Pada bulan Rajab 9 Hijrah, perjalanan untuk peperangan Tabuk telah bermula. Ayat 113 bagaimanapun diturunkan di Mekah pada tahun ke-10 kenabian berkenaan dengan Abu Talib. Di dalamnya terdapat larangan mendoakan keampunan untuk orang-orang musyrikin. Penurunan beberapa ayat surah At-Taubah secara terpisah adalah seperti berikut. Yang pertama, ayat 1 hingga 12 diturunkan pada 9 Hijrah sebelum orang-orang Islam mengerjakan haji. Berkemungkinan besar ayat 25 hingga 28 dan 36 hingga 37 juga diturunkan pada masa itu. Yang kedua, ayat 13 hingga 24 diturunkan di permulaan tahun 8 Hijrah sebaik saja terbatalnya perjanjian damai di Hudaybiyah. Yang ketiga, ayat-ayat 29 hingga 35 berhubung dengan jihad dan jizyah terhadap ahli kitab turun sebelum peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Yang keempat, ayat-ayat ke-38 hingga 41 berkaitan dengan persiapan untuk peperangan Tabuk. Di dalamnya tersebut galakan dan kesaan supaya berjihad. Yang kelima, ayat-ayat 42 hingga 127 diturunkan pada akhir tahun ke-9 Hijrah ketika Rasulullah SAW kembali dari peperangan Tabuk. Kebanyakan ayat-ayatnya berkenaan dengan orang-orang munafik. Yang keenam, dua ayat terakhir iaitu ayat 128 hingga 129 turun di akhir tahun ke-10 Hijrah. Dalamnya tersebut betapa Rasulullah SAW bersimpati dan mahukan kebaikan untuk umatnya. Umat Islam dinasihatkan supaya menghargainya. Ciri khusus surah At-Taubah. Yang pertama, sebelum Rasulullah SAW wafat di Madinah, 3 surah diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-9 dan ke-10, iaitu surah Al-Bayyinah,
surah At-Taubah dan surah An-Nas. Dilihat dari segi tertib turun surah-surah tersebut, surah At-Taubah merupakan yang paling besar dan terakhir diturunkan di Madinah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tidak dituliskan di permulaan surah. Daripadanya terbukti dua perkara. Yang pertama, Al-Quran yang ada pada hari ini masih terpelihara seperti asalnya di zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang ada inilah. Ia dituliskan mengikut perintah dan arahan Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam surah Al-Anfal sebelumnya ini telah dinyatakan adab-adab jihad, kelebihan dan juga faedahnya. Di dalamnya juga tersebut hukum-hukum perang dan damai. Di dalam surah At-Taubah ini pula terdapat perintah supaya berperang dengan orang-orang musyrikin dari kalangan Bani Ismail, ahli kitab dan juga orang-orang munafik. Dari sudut perhubungan antara kedua-dua surah terdapat perkaitan yang rapat. Kedua-duanya berkaitan dengan jihad. Perkaitan surah At-Taubah dengan surah sebelum dan selepasnya. Yang pertama, di dalam surah Al-Anfal sebelum ini telah disebutkan tentang falsafah jihad, gerakan berjihad dan adab-adab jihad. Di dalam surah At-Taubah ini pula disebutkan tiga golongan, orang-orang musyrikin, ahli kitab dan munafikin. Umat Islam diperintahkan supaya memerangi mereka dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, di dalam surah Yunus selepas surah ini nanti sebelum berjihad disebutkan syarat-syarat jihad. Jihad tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya kepercayaan yang penuh terhadap akidah tauhid, kerasulan dan akhirat. Perkara ini dikemukakan berserta dalil-dalil yang kukuh. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Yang pertama, kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan musyrikin Mekah didedahkan dan orang-orang Islam diberikan panduan dalam menghadapi mereka. Setelah orang-orang musyrikin Mekah melanggar perjanjian damai Hudaybiyah, dinyatakan pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap mereka. Ayat 1, Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Pada tahun ke-9 Hijrah, orang-orang musyrikin Mekah diberikan kata dua selama 4 bulan. Ayat 3, Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Orang-orang musyrikin yang tidak melanggar jadi surah Bara'ah tu ambil daripada mana? Annallaha bari'um minal musyrikin dan bara'atum minallahi wa rasulih, ambil daripada situ. Sebab itu surah ni dipanggil juga surah Bara'ah. Teruskan. Orang-orang musyrikin yang tidak melanggar perjanjian damai Hudaybiyah diarahkan supaya membiarkan mereka sehingga habis tempoh perjanjian. Ini adalah salah satu polisi luar negara Islam. Ayat 4, Innal ladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Orang-orang musyrikin diberi amaran bahawa selepas 4 bulan mereka akan ditangkap dan dibunuh. Jika mereka menerima Islam lalu bersembahyang dan memberi zakat, maka tindakan ketenteraan terhadap mereka tidak akan diteruskan. Ayat 5, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jika orang-orang musyrikin atau bukan Islam mahu mendapat kebenaran daripada negara Islam untuk masuk ke dalam negara Islam secara damai dengan tujuan mempelajari agama Islam, mereka akan diberi perlindungan dan akan dibenarkan berada di dalam negara Islam sehingga habis tempoh kebenaran untuk mereka. Setelah itu mereka akan dipulangkan ke negeri asal mereka dengan aman damai. Ayat 6, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Orang-orang musyrikin yang menjaga dan menghormati perjanjian boleh terus berhubungan dengan orang-orang Islam. Mereka bagaimanapun selalu mungkir janji. Ayat 7, كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. Orang-orang musyrikin tidak diberikan hak untuk membina masjid-masjid dalam keadaan mereka sebagai orang-orang kafir. Ayat 17,
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. Orang-orang musyrikin itu kotor di sudut akidah mereka. Kerana itu kebenaran untuk masuk ke dalam kawasan tanah haram tidak diberikan. Ayat 28, Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Walaupun orang-orang musyrikin tidak suka, Allah tetap menghantar Rasulnya Muhammad membawa petunjuk dan agama yang benar supaya agamanya mendominasi kehidupan beragama semua manusia. Ayat 33, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Jadi, sebagaimana orang-orang musyrikin bersekutu dan bersepakat dalam ketenteraan mereka, orang-orang Islam juga hendaklah bersatu dan bersekutu dalam memerangi mereka. Ayat 36, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Tidak dibenarkan Nabi dan mana-mana orang Islam mendoakan keampunan untuk orang-orang musyrikin yang mati, walaupun mereka itu kerabat terdekat sekalipun. Ayat 113, Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Yang kedua, kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab dan panduan untuk orang-orang Islam menghadapi mereka. Ahli kitab yang menjadi warga negara Islam akan dikenakan jizyah, cukai kepala, jika tidak mereka akan diperangi. Ayat 29, Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Di kalangan ahli kitab ada yang mempercayai Uzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Kristian pula mempercayai Isa sebagai anak Allah. Kerana itu kedua-dua golongan ahli kitab itu patut dilaknat. Ayat 30, Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah wa anna yufakun. Ahli kitab telah mengabaikan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil. Mereka sebaliknya menjadikan para ahbar, yakni ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu untuk mereka, padahal mereka diperintahkan supaya beribadat dan taat hanya kepada Allah semata-mata. Ini berarti mereka telah melakukan syirkun fit tasyri'. Ayat 31, Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ahli kitab mahu sekejap. Jadi di sini ahli kitab ni terlibat juga dalam syirik fit tasyri'. Syirik fit tasyri' ni menganggap ada orang lain selain daripada Allah boleh buat peraturan syariat sendiri, boleh buat undang-undang sendiri, dan itu termasuk dalam syirik. Kalau kita tengok kepada hadis, Adi bin Hatim kata, kenapa di dalam Quran ni Allah sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta dan padri-padri mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Masih ibnu Maryam. Padahal mereka tu tak sembah pun, dia kata. Dia kata mereka tak sembah pun, pendeta mereka, rahib mereka tu tak sembah. Nabi kata, tidakkah mereka menganggap halal apa yang dihalalkan oleh ahbar dan ruhban mereka, dan tidakkah mereka menganggap haram apa yang diharamkan oleh mereka itu? Kata dia, itu betul. Itulah yang maksudkan. Jadikan Tuhan itu, dan itulah maksudnya ibadah. Sebab itu ya kita dah sebut dah, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sedangkan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah ilah yang satu. Jadi tidak sembah tu maknanya dalam bentuk sembah susun cari 10 begitu, atau sujud kepada padri-padri itu. Terima hukum yang mereka buat itu, padahal Allah tidak kata begitu.
itu dikatakan sembah. Sebab itu istilah ibadah, istilah ilah, istilah din, istilah Rab di dalam Quran itu perlu difahami dengan betul. Ni arbaban, Rab ni macam mana? Terima seseorang itu sebagai orang yang membuat undang-undang, yang bercanggah dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah. Itu termasuk menjadikan Tuhan juga. Dan dikatakan itu sembah, liya'budu ilahan wahidah. Apa makna ibadah kepada ilahan wahidah itu? Antaranya ialah menerima hukum dia saja, jangan hukum orang lain. Itu maksudnya. Teruskan. Di ahli kitab mahu memadamkan cahaya Allah dengan meniupkan dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap hendak menyempurnakan cahayanya. Ayat 32, yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Para ulama, yakni ahbar dan pendeta, yakni ruhban, memakan harta orang ramai dengan cara yang tidak betul. Mereka menghalang orang daripada mengikuti jalan Allah. Mereka sibuk mengumpulkan emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah. Mereka ini akan menjadi ahli neraka. Ayat 34, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin dan panduan untuk orang-orang Islam menghadapi mereka. Orang-orang munafik itu sebenarnya tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bersembahyang dengan penuh perasaan malas dan berbelanja pula dengan berat hati. Ayat 54, Annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Orang-orang munafik sentiasa bimbang, takut-takut Allah menurunkan sesuatu, surah yang membuka rahsia nifak di dalam hati-hati mereka. Ayat 64, Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik menyuruh orang melakukan keburukan dan menghalang mereka daripada melakukan kebaikan. Mereka tidak suka berderma, mereka lupa kepada Allah, kerana itu Allah melupakan mereka. Ayat 67, Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbidu aydiyahum nasullaha fanasiyahum wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang Islam diperintah supaya memerangi orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Mereka juga diperintah supaya bersikap keras terhadap mereka. Ayat 73, Jahidil kuffara wal munafiqina waghlid alaihim wa ma'wahum jahannam. Yang keempat, orang-orang hulu dan badui, yakni A'rab. Orang-orang munafik hulu lebih kuat kekufuran dan nifaknya berbanding orang-orang lain. Mereka lalai terhadap hukum hakam yang diturunkan Allah. Ayat 97, Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang munafik hulu menganggap berderma di jalan Allah sebagai suatu beban. Mereka menunaikannya dengan menganggapnya sebagai denda, dan mereka juga berniat jahat terhadap orang-orang Islam. Ayat 98, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Orang-orang munafik akan diberikan azab yang berlipat kali ganda. Ayat 101, مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Orang-orang Uhlu dan Badui, yakni Arab, selalu melepaskan diri dari ikut serta ke medan perang dengan pelbagai helah dan alasan. Ayat 90,
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sekejap Jadi semua ni munafik yang tersebut di sini ni adalah nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ni pada hakikatnya dia kafir, dia tak terima pun Islam. Itu maksudnya munafik sebenarlah ni, munafik sebenar. Ni bukan Islam. Selepas ni ada juga Arab tu yang bagus. Bukan semuanya munafik. Dengan nifaq i'tiqadi tidak. Mereka itu ada juga yang bagus. Teruskan. Orang-orang hulu dan badwi juga ada juga mukmin sejati dan ikhlas. Ayat 99, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Orang-orang hulu dan badwi difahamkan bahawa dengan ikut serta berjihad mereka akan diberikan pahala untuk setiap langkah mereka. Ayat 120, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Habis saya rasa penat Fatih ni. Kalau boleh ganti orang lain boleh? Tak apa. Boleh lagi? Tak apa. Boleh. Jadi kita baca lagi baca lagi ini surah seterusnya, surah yang ke-10 ni surah Yunus. Bilangan ayat 109 Surah ni Makkiyah pula, habis dah Madaniyah, habis dua tadi. Lepas tu ni mari pula kepada surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 8, mesej utama ada 2 di sini, iaitu satu, penyempurnaan hujah berpandukan dalil-dalil Al-Quran yang teguh terhadap orang-orang yang tidak menerima kerasulan dan tidak menerima hari akhirat. Yang kedua, jawaban kepada kritikan dan bantahan mereka. Paragraf 1 ayat 1 hingga 2, Quran berasaskan hikmah. Ia merupakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Paragraf 2 ayat 3 hingga 20, dialog dengan musyrikin Quraisy dan orang-orang yang mengingkari adanya hari akhirat dan mempertahankan Al-Quran. Paragraf 3 ayat 21 hingga 46, perdebatan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy dan pemuja-pemuja kebendaan, di samping mempertahankan Al-Quran. Paragraf 4 ayat 47 hingga 58, perdebatan dengan orang-orang Quraisy yang mengingkari kerasulan dan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, di samping mempertahankan Al-Quran. Semuanya nak mempertahankan Al-Quran. Paragraf 5 ayat 59 hingga 70, perdebatan tentang akidah syirik orang-orang Quraisy dan undang-undang halal haram ciptaan mereka. Paragraf 6 ayat 71 hingga 92, perdebatan dengan orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang mengingkari hari akhirat, di samping mempertahankan Al-Quran. Ada beberapa tempat ni, paragraf ni ceritanya ni. Paragraf 7 ayat 94 hingga 103, Quran bersih dari sebarang keraguan. Manusia tidak boleh dipaksa menerima tauhid, tidak boleh dipaksa menerima tauhid ataupun agama Islam. Paragraf 8 ayat 104 hingga 109, anjuran supaya beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya di samping bersabar dan beristiqamah. Itulah secara kasarnya carta surah Yunus. Baik, sekarang ni keterangan yang lebih detail tentang apa yang tersebut di dalam carta tadi. Fatih baca. Zaman diturunkan.
Surah Yunus diturunkan di peringkat keempat dan terakhir Rasulullah SAW berada di Mekah, iaitu sekitar tahun 11 hingga 13 kenabian. Besar sekali kemungkinan ia diturunkan di pertengahan peringkat itu, iaitu pada tahun ke-12 kenabian bersama-sama surah Hud. Di dalam ayat-ayat surah Yunus ke-37, 94 dan 104, begitu juga di dalam surah Hud selepas ini, iaitu pada ayat 62 dan 110, terdapat kenyataan bahawa orang-orang musyrikin menyatakan keraguan terhadap seruan Al-Quran. Selain itu, mereka juga menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir dan seorang yang mengada-ngadakan dusta. Berkaitan surah Yunus dengan surah sebelum dan selepasnya. Yang pertama, di dalam surah At-Taubah sebelum ini disebutkan tentang jihad. Di dalam surah Yunus ini pula disebutkan bahawa sebelum mengambil langkah jihad terhadap orang-orang kafir terlebih dahulu perlu disemuakan hujah kepada mereka dengan menyuruh mereka kepada ajaran tauhid berpandukan dalil-dalil yang kukuh dan dengan mengadakan perbincangan secara baik. Yang kedua, di dalam surah Yunus terdapat hujah-hujah yang menentang golongan yang tidak percaya kepada tauhid, tidak percaya kepada kerasulan dan tidak percaya juga kepada akhirat. Di dalam surah Hud selepasnya pula, selepas diberikan hujah yang cukup, mereka diseru supaya bertaubat dan beristighfar. Jika mereka menolak seruan itu, ancaman kebinasaan kepada mereka diberikan. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Yang pertama, di dalam surah Yunus, Al-Quran diperkenalkan secara detail bahawa ia adalah kalam Allah. Ia merupakan rahmat kepada orang-orang mukmin dan ia adalah kalam yang benar. Al-Quran bukan hasil ciptaan makhluk min dunillah, bahkan ia kalam Allah, Tuhan sekalian alam. Ia juga membenarkan kitab Taurat dan Injil. Ayat 37, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Quran adalah satu nasihat. Ia merupakan penawar kepada penyakit yang ada dalam dada manusia. Dan ia merupakan rahmat kepada orang yang beriman. Ayat 57, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Quran adalah kalam Allah yang benar. Ia merupakan wahyu seperti wahyu-wahyu yang telah diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Kepada orang yang ragu, mereka boleh saja bertanya kepada para ulama ahli kitab. Ayat 94, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Quran adalah benar daripada Tuhan. Setelah ia datang, terpulanglah kepada manusia sama ada mahu menerimanya atau menolaknya. Ayat 108, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Yang kedua, di dalam surah Yunus melalui ayat ذَلِكُمُ رَبُّكُمْ, sifat Rabb diperkenalkan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang musyrikin Mekah menerima Allah sebagai Khalik, yakni pencipta dan Rabb, tetapi mereka melakukan syirik kepada Allah dalam beribadat dan taat kepadanya. Syirkun fil uluhiyati, mereka juga syirik dalam hakimiyah dan tasyri'. Orang-orang musyrikin dibantah dengan mengatakan bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia juga mentadbir dan mengurusnya. Tanpa kebenaran tiada siapa yang boleh memberi syafaat kepada orang lain. Kerana itu hendaklah beribadat kepada Rabb itu. Ayat 3, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Orang-orang musyrikin juga dibantah dengan mengatakan Rabb kamu itu juga yang memberi rezeki kepada penduduk langit dan bumi. Dialah yang mengurniakan pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan benda-benda hidup dari benda-benda mati dan mengeluarkan benda-benda mati dari benda-benda hidup. Dia adalah pentadbir alam semesta ini.
Ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Sekat tu dululah. Berhenti dulu sekejap. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai masa kita sambung pula Fathiyah ada depan sambung Fathiyah nombor 3 tu. Yang ketiga, di dalam surah Yunus juga terdapat munazar dengan orang-orang yang tidak mempercayai hari akhirat. Perkataan liqa'un yang membawa erti pertemuan dengan Tuhan berkali-kali digunakan. Manusia yang sibuk dan tenggelam dalam kesibukan dunia tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti, dan mereka tidak menghiraukan dalil-dalil Al-Quran. Ayat 7, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Manusia yang memuja dunia dan keras kepala juga tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti. Mereka dibiarkan bertindak sewenang-wenang dalam kehidupan ini. Ayat 11, فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Orang-orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti, apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, menuntut supaya dibawa Al-Quran yang lain, atau mereka menuntut supaya ditukar isi Al-Quran itu, yakni kerana Quran yang ada ini menjejaskan kepentingan orang-orang yang berkepentingan di dunia. Ayat 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Orang-orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti akan kerugian di sana. Ayat 45, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Yang keempat, perkataan ayat berulang kali disebut di dalam surah Yunus dengan erti bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan beredar menurut ketentuan Allah. Ia tidak beredar sia-sia. Tujuan perjalanan bulan dan matahari adalah untuk memberi cahaya dan sinaran kepada manusia, di samping untuk membolehkan manusia membuat kalendar yang dapat digunakan untuk keperluan mereka. Kepada orang-orang yang berilmu, ia merupakan dalil-dalil dan bukti-bukti kekuasaan Allah, rububiyah dan hikmahnya. Ayat 5, Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Silih berganti siang dan malam dan kejadian langit dan bumi menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Matahari dan bulan juga di tempat masing-masing sedang menurut dan mengikut perintah dan ketentuan Allah. Ayat 6, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Orang-orang yang zalim dan penipu tidak mempedulikan ayat-ayat Allah. Sunnatullah dalam membinasakan umat manusia adalah dengan menguji mereka menerusi kesedihan, kemudian menguji mereka pula dengan kesukaan. Orang-orang yang zalim dan derhaka gagal dalam kedua-dua ujian itu. Setelah mereka gagal dan malaikat pula mencatat segala amalan mereka, Allah bertindak balas. Ayat 21, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا. Kepada orang-orang yang berfikir, sunnatullah berupa balasan baik dan buruk di dunia juga merupakan dalil kepada adanya balasan baik dan buruk di akhirat. Allah menyuburkan dan menghijaukan bumi dengan hujan, lalu manusia mendapat rezeki daripadanya. Tetapi kadang-kadang kerana sesuatu bencana yang tidak diduga, hasil tanaman yang subur itu menjadi musnah. Ayat 24, Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun.
Untuk menyujudkan bumi dan memberi ketenangan kepada manusia dengan tidur. Allah menjadikan waktu malam untuk urusan kehidupan dan kesuburan tanaman dan pokok, pula Allah menjadikan waktu siang. Pendek kata, pusingan matahari dan bulan merupakan dalil dan tanda-tanda kekuasaan Allah, rububiyahnya dan hikmahnya. Ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang kelima, di dalam surah Yunus juga tersebut sikap sombong dan takabur kalangan pimpinan musyrik syurah Mekah, seperti sifat takabur dan sombong Fir'aun dahulu. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim dan diktator. Dia menonjolkan diri dengan dakwaan mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia menggunakan harta di bawah kekuasaannya secara boros dan melampaui batas. Ketakutan dan kegerunan masyarakat awam kepada Fir'aun dan bala tenteranya menyebabkan hanya segelintir orang sahaja yang beriman kepada Musa dan Harun. Ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi fala ala khaufin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Fir'aun bukan sahaja zalim dan diktator, bahkan ia juga seorang musyrik yang mempercayai banyak Tuhan. Dia begitu kuat berpegang dengan adat resam nenek moyang. Fir'aun dan pembesar-pembesarnya secara terbuka telah berkata kepada Musa dan Harun bahawa kami sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu. Kamu berdua sebenarnya mahu mengubah adat resam nenek moyang kami. Fir'aun mahu menyatakan kebesaran dan kedudukannya yang tinggi kepada orang ramai. Ayat 78. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Yang keenam, orang-orang musyrikin Mekah yang durjana telah diingatkan dengan bukti-bukti sejarah bahawa Allah pada bila-bila masa sahaja boleh membinasakan orang-orang yang durjana. Sejarah menjadi saksi bahawa Allah telah membinasakan orang-orang zalim dan durjana yang tidak beriman kepada ajaran Rasul yang jelas. Ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Orang-orang musyrikin yang durjana diberi peringatan dengan amaran bahawa azab Allah boleh menimpa mereka pada bila-bila masa, sama baik pada waktu pagi atau waktu petang. Oleh itu hendaklah mereka berfikir secara mendalam. Ayat 50. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Jadi habis setakat tu surah Yunus, maknanya nak ceritanya banyak persamaan di antara Fir'aun, kafir Quraisy dengan Fir'aun dan bala tenteranya, itu banyak persamaannya. Sebagaimana Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah, maka kafir Quraisy yang merupakan pemimpin, ketua orang Arab pada ketika itu juga akan mengalami nasib yang sama. Itulah lebih kurang. Jadi setakat itu dulu kita untuk bahagian tafsir ni.